Betul. Kalau ikut statement macam tadi saya cakap statistik Mahkamah Syariah, sebab sebelum ni kan saya ada attend trainer. Okay. So kita ada kena buat presentation, buat research sikit. So bila kita research tentang statistik Mahkamah Syariah daripada tahun 2021 sehingga tahun 2022, sangat tinggi statistiknya bercerai disebabkan masalah kewangan. Yeah, exactly. Mungkin ada kaitan daripada pandemik, tapi tak kurang juga saya rasa bagi mereka yang berada dekat dalam fasa perniagaan. Bagi saya. Sebab itu saya cakap tadi, Man, benda yang nak enjoy sama-sama. Bila susah tak boleh susah sama-sama. Ini bukan hanya letak tanggungjawab tu pada satu kaum. Bukannya bila saya bagi statement ni, orang kata ras akan favor sebelah kita. Saya lihat ramai je lelaki pun tak memainkan peranan dia sebagai seorang lelaki. Wanita nampak lebih signifikan macam rezeki. Jadi benda ni sangat open, sangat subjektif kan. Jadi bagi saya, bila kita dah buat bisnes, sedap sama sedap, susah sama susah lah. Kita berusaha lah bergabung dan fikirkan cara bagaimana datang training. Sebab kita melihat ramai usahawan-usahawan kita, suami isteri sangat berjaya dengan apa mereka buat. Dia orang datang in pen, belajar in pen. Kita lihat Puan Aini dengan Ustaz Saiful, pemilik kepada Nuraisa Beauty. 2015, 2016 saya lihat bagaimana mereka datang ke program bawa anak kecil, lepas tu bergili-gili masuk program. Sebab program kita budak kecil tak ada masuk kan, bayi. Seorang jaga dekat luar, tidurkan tempat tu, dia exchange. But now where they are, mana mereka berada sekarang? Mereka masih lagi buat bisnes sama-sama. Masih? Ada kelebihan kekurangan masing-masing. Mereka bergabung, tutup kelemahan dan kuatkan strength mereka. Dan akhirnya bisnes mereka dapat sustain sampai sekarang. Let's talk about the pro and cons bila berpoligami dan tidak. Dalam industri bisnes. Macam mana saya nak kongsikan tu bila saya sendiri tak ada pengalaman. Mungkin dari sudut pandang kita lah, secara personal macam lah. Macam saya cakap tadi, Man, kita ni struggle kita sebenarnya business kita. Families tak sepatutnya jadi kita punya struggle. Yes, akan ada problem sana sini, but support system mesti kuat. Kan? Jadi mak mentua kena support, mak kita kena support, anak isteri kita kena support juga. Kita pun support isteri kita, suami pun kena support. Sepatutnya keluarga menjadi sistem sokongan yang kuat. Sebab struggle kita adalah dekat luar, which is business dan berdepan dengan authority dan sebagainya. Tapi bila kita silap langkah, bila kita memilih untuk berpoligami, problem tu mungkin akan ada. Tiba-tiba masalah kita dengan pasangan tak bersetuju. Kan orang selalu cakap, jangan minta izin, minta maaf. Kau rasa semudah tu kau nak minta maaf? Kan ada wanita dia tak maafkan tau. Kau dah buat kan keputusan tu, aku buat keputusan aku juga. Bercerai. Anak-anak jadi mangsa. Padahal all this while tak ada masalah. Bisnes juga jadi mangsa. Bila bercerai, bisnes juga kena bercerai. Kena berpecah dua. Dan beri impak kepada pekerja-pekerja. Dia punya impak tu banyak, Man. Faham tak? Jadi bagi saya, kalau nak berpoligami, kalau betul jantan, sebab tu hak orang jantan pula. Hak orang lelaki kan. Kalau betul nak, buatlah dengan cara proper. Kena pandai lah. Kena minta izin. Sebab dalam agama Islam, isteri kena sign. Kena bagi consent tu, kena bagi keizinan untuk suami kahwin lagi satu. Itu baru dia jantan. So maknanya kena minta izin selepas solat subuh lah. Terpulang lah. Solat subuh ke, zuhur ke, terpulang. Sebab guest InsyaAllah yang kita akan bawakan nanti, it's a real case study. Ini betul-betul anak jantan. Betul-betul anak jantan. Kita akan InsyaAllah invite beliau untuk episod kedua. InsyaAllah. Dan beliau usahawan. Beliau juga adalah suami kepada dua wanita. Betul-betul poligami. Wow, ini so kita nak tahu lah juga sedikit sebanyak kan, input daripada dia sendiri. Kan. Tapi Cik Ras, apa yang saya lihat adalah kita tak naklah cakap pasal poligami sahaja. Bila melakukan bisnes suami isteri ni, tak kira lah isteri 2, 3 dan 4. Sebenarnya dia ada pro and cons dia. Saya melihat juga Man, ada yang gembira. Betul. Ada yang happy. Boleh bergambar bersama-sama, boleh beraya sama-sama. Betul. Bukan dua orang isteri, 4 isteri. Kota cukup, Man. Padu, babe. Padu 4. Saya melihat ni usahawan kita juga 4 orang isteri tapi aman damai, dalam keadaan harmoni, bisnes sama-sama, satu isteri satu bisnes yang run. Saya cakap wow. Dia berbalik-balik kepada si suami yang mempunyai leadership yang bagus dan dia juga berlaku adil, cuba berlaku adil dan sebagainya. Dia sama macam bisnes tak, Cik Ras?
nak poligami, kata ada empat cawangan. So dalam bisnes juga mungkin dia ada cawangan-cawangan dia, ada Kan? structure dia. Kan? So betul lah Cik Rai cakap, suami tu sendiri kena bijak lah dari segi leadership. Kena bijak, kena belajar. Dia kena manage kan. Ni kau kat mana. Mungkin dalam satu company, isteri pertama HR, isteri kedua dekat branding and marketing mungkin. Perancangan tu kena padu. Kan, VP marketing isteri pertama. Betul. VP finance isteri kedua. Sebab trust tu dia dah ada Itu dah. tak, VP finance isteri pertama. Oh, dia kena tengok kewangan lah. Duit kan. Isteri kedua VP marketing. Lepas tu macam-macam lah. Pun boleh. Kalau ada setengah orang boleh buat. Dia berbalik-balik kepada si suami lah. Tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Apa yang kita nak sediakan, apa yang kita nak. Apa objektif kita sebenarnya kahwin dua. Apa objektif? Benda ni pun saya fikir juga, Man. Kenapa kau kahwin dua? If you really love the first one, you will never fall in love with another one. Kau orang kata yang pertama untuk dicintai, yang kedua untuk disayangi. Oh ya ke? Pui lah, Man. Kan, tapi itulah dia. Terpulang lah masing-masing punya. Saya ukur baju badan sendiri. Tapi mungkin juga ada yang menonton ni boleh komen je kat orang apa komen tu. pendapat you all? Patut ke seorang lelaki wanita benarkan lelaki berpoligami bila mereka mampu? Dan lelaki pula, patutkah anda berpoligami walaupun mampu, bila anda mampu, di mana isteri anda juga sama-sama berusaha dengan anda untuk anda jadi mampu menyokong, sebab di belakang seorang beri kekuatan lelaki, di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Saya selalu percaya benda tu. So maknanya kalau ada 2-3 dia lagi kuat lah, lagi hebat. Awak macam pro kepada poligami, tapi tak apa, Man. Pendapat masing-masing. Setuju juga. Kalau mau 4 orang ni kuat, lagi dia kuat dan bisnes dia, power bisnes dia. Jadi terpulang pada hak masing-masing. Itulah dia, Man. Tapi betul, satu lagi saya nak highlight Cik Rai sebenarnya. Saya mewakili wanita-wanita jugalah. Amboi. Kenalah payung sikit. Okay. Ada yang cakap, oh time ni kau nak ikut sunnah. Time lain kau tak nak ikut sunnah. What's your thought? Ada banyak sunnah lagi kau tak ikut. Kan? Okay. What's your thought? Sama Kak Man. Betul lah tu cakap wanita. Wanita mana pernah betul salah? Kan? Tak salah, mereka tak salah. Kan? Mereka tak salah. Jadi betul. Jadi that's why saya cakap, kita tak boleh menjadikan agama sebagai sebab. Betul. Jadi kalau lelaki nak berpoligami, you kena ada objektif, kena ada reason yang solid. Why? Kerana setengah orang mereka berbincang, isteri pertama ni bila mereka check dan sebagainya tak dapat zuriat contohnya. Mungkin that's one of the reason. Dah usaha dah banyak cara dan isteri pertama pun izinkan dan berlakulah harmoni. Ada setengah tu isteri kedua dipinang sendiri oleh isteri pertama. Sudah ada solid reason. Mungkin juga reason kedua pula, mungkin isteri tengah sakit. Dia tengah sakit tapi suami setia dan dia juga tidak dapat memenuhi keperluan seorang suami dan dia mencadangkan untuk, pun ada juga. Kan ada juga yang keadaan di mana memang dia open. Dia sendiri open, dia tak kisah untuk berkongsi. Dia tak kisah untuk, dia boleh berkongsi. Semua benda dia nak kongsi. Jadi dia boleh berkongsi dengan kawan-kawan dia, dengan siapa yang suami dia nak ada. Lepas tu saya cakap tadi, benda-benda macam ni kita jangan bila buat tu menyebabkan penderitaan orang lain. Jangan kita gembira atas penderitaan orang lain. Sebab tu saya faham isteri saya bagaimana. Saya cakap dengan anak saya pun dia jealous. Contoh dia punya sayang kat saya. Contoh sayang kat saya. Dia punya kuat jealous tu. Saya peluk anak pun mungkin dia jealous. Saya kira macam kita tak pernah bercakap. Maksudnya dia sayang kat saya. Bagaimana mungkin saya ni boleh berpoligami? There's no way. Dan saya juga faham yang saya takkan mampu spend that time, hours sebab saya bekerja dengan Richworks. Kita memang back to back busy sampai malam, weekend. Mana ada masa untuk buat benda-benda macam ni? Betul saya cakap, jangan risau tim Richworks kepada penonton-penonton ni. Kita kan takkan ada possibility untuk berpoligami. Tidak ada. Tak ada chance lah, tak ada chance. Itu menurut Aman lah. Betul. Aman cuba untuk justify. Man, but it's true. Kita juga tak boleh nak elak daripada rezeki yang Allah bagi. Semuanya kuasa dia. Dia ada, kita merancang, rancangan dia lebih hebat. Betul. Apa-apa pun macam Cik Rai cakap tadi, jangan bahasa kasar ni, jangan menunggang agama. Jangan jadi penunggang agama, jangan jadi agama sebagai reason. Jangan jadikan tu sebagai reason. Anda kena clear dengan objektif anda, perlu ke aku berpoligami? Tapi itulah dia. Kalau anda usahawan, jangan buat keputusan
beremosi yang akhirnya akan menyebabkan bisnes anda gagal. Betul, macam Cik Ras cakap tadi, keluarga sepatutnya menjadi kekuatan you, yang you tak perlu nak struggle kat bahagian belakang ni. You sepatutnya struggle kat bahagian depan, macam mana nak hidupkan lagi bisnes you. Kalau you struggle kat belakang ni, emosi, sebab manusia beremosi, tuan-tuan dan puan-puan. Manusia memang beremosi. Macam mana pun you cross. Sedikit sebanyak mesti ada. Kita bukan air dengan minyak. Kita manusia, satu manusia, kita tak boleh separatekan professional dan personal. Sebanyak akan ada benda yang kita akan bercampur aduk. We are not angel. Saya pun kan lemah tengok kadang-kadang kan, bila datang kerja kita tak berapa nak happy. Mesti ada something, cabaran dekat rumah yang kita tengah hadapi. Walaupun bukan bergaduh, mungkin ada perselisihan faham dan sebagainya. Tapi bila mood datang baik, power dekat office, something also happen dekat rumah. Everything start daripada rumah. So bayangkan kalau rumah kita huru-hara, lah kita kat mana pun hidup kita. Kat mana pun kita Jadi anda boleh komen, letak komen anda, respon dengan apa topik kami. Ada yang setuju, ada tak setuju. Wanita-wanita yang berkejaya, yang mungkin saya cakap satu benda saya nak bagi tahu kepada wanita. Anda jangan sekali-kali rasa rendah diri kalau sekiranya anda adalah suri rumah. Jangan. Sebab itu adalah satu-satunya pekerjaan yang paling mulia. Sebab you menjaga keharmonian rumah tangga. Dan para suami pula, bila isteri korbankan diri, mereka boleh je bekerja untuk menjaga rumah tangga anda, menjaga makan minum anda, menjaga pakaian anda dan sebagainya. Anak-anak, tolong jangan pandang rendah pada mereka. Tolong hormati dan hargai pengorbanan mereka. Jadi saya kira sebagai seorang lelaki, wanita di luar sana, anda hebat, anda patut dihargai semestinya. Your support towards the suami-suami you ni adalah sangat penting. Perlu you berikan setiap hari dan sebagainya. Jadi komen apa saja yang nak komen, wanita-wanita, lelaki-lelaki, siapa-siapa yang belum kahwin dan sebagainya, cuba share juga your thoughts. Betul. Dalam kita punya podcast ni. Boleh juga share. Mungkin anda nak wujudkan komuniti. Tiba-tiba kalau awak buka dekat Facebook, dah banyak man komuniti tu. Kita tiba-tiba tak payah nak jadi presiden kepada. Tak payah. Saya nak jadi presiden persatuan. Ada banyak lagi persatuan yang awak boleh jadi presiden. Nanti saya bagi sekejap lagi. Okay, itu saja untuk kita ke commercial break sekejap. Kita tadi topik kita bincang pasal TikTok, haram ke tidak dan sebagainya, depend atau tidak, dan kita ada isu poligami kita nak kongsikan. Dan episod kedua kita akan bawakan kepada anda, invite the real man behind the scene yang berpoligami untuk dia kongsikan impak sebelum dan selepas berpoligami, dan macam mana sebagai seorang usahawan dapat bagus atau tidak pada perniagaan beliau, dan macam mana dia lalui kehidupan dia setiap hari. Betul kan? Kita tengok kacamata memang menarik, tapi kita tak tahu belakang cerita macam mana. Di sebaliknya kita tak tahu. So kita break sekejap. Jumpa sekejap lagi untuk sesi seterusnya. Silakan. Okay, kita kembali. Seras. Yes, kita kembali. Kita dah kupas TikTok, kita dah kupas politeknik, poligami. Sekarang ni kita nak bercakap tentang kehidupan. Sebab dalam kehidupan ni macam-macam kita go through, especially usahawan juga pun. Betul. Manusia juga. Macam-macam. So kita nak kongsi lah sikit perspektif daripada personal kita sendiri. Adakah hidup ni terlalu keras, Cik Ras? Keras. Sangat keras. Hidup keras. Sebab tu jangan, kalau tak ada masalah, jangan cari masalah. Jangan cari masalah. Kan ada segolongan manusia ni suka cari masalah, suka buat masalah. Kan mereka tidak hidup dalam keadaan yang aman. Kan suka cari masalah. Masalah ni datang, kita tak cari pun dia datang. Betul. Kalau kita cari lagilah dia datang. Kan jadi hidup ni keras tapi manageable sebenarnya. Ada cara untuk kita manage life kita dengan lebih baik. Kan kadang-kadang ada orang cakap sebab boleh, Dek. Sebab apa? Sebab boleh, Dek. Sebab boleh? Sebab boleh, dia kata. Okay. So sebenarnya hidup memang keras. Tuan-tuan dan puan penonton sekalian. Tapi kita nak kongsilah secara personal, apa kehidupan yang paling keras untuk Cik Ras ni sebelum saya kongsi. Banyak man. Terlalu banyak. Saya dah masih muda lagi. Sekarang muda.
age is just a numbers. Okay. Kan, hati kena muda, jiwa kena muda, pemikiran kena muda. Sebab tu orang tua mungkin peringkat saya ataupun mungkin lebih berumur, jangan sekali-kali fikir yang kita ni aku dah tua, aku dah tak. Tua ke muda subjektif. Tapi sebab kita dah hidup lama, kita hidup dah lama. Saya contohnya dah hidup 44 tahun. Wow. Kan, dah 44 tahun. Sekejap dulu aku rasa macam semuda sakuan je. 20-an, tiba-tiba dah 44 dah, pejam celik. Jadi of course dalam 44 tahun saya hidup ni, banyak struggle yang saya lalui. Terlalu banyak struggle yang saya lalui. Man, untuk pengetahuan Man, saya nak bagi tahu sebab saya punya perangai juga ataupun disiplin saya masa muda. Saya hampir muflis Waktu tu tahun 2006. Saya dah berada dalam kandang tertuduh. Sebab kita kalau nak dimufliskan, dia tak boleh hantar surat je. Mahkamah yang mesti jatuhkan hukuman tu. Saya masih ingat lagi mahkamah tu dekat Shah Alam, Stesen 4. Dah nak dijatuhkan hukuman. Saya dah habis doa dah baca masa tu Man. Tapi somehow semua benda berlaku dengan izin Allah SWT. Tidak akan bergerak satu zarah tanpa izinnya. Jadi alhamdulillah Man, somehow saya tak hakim tak jatuhkan hukuman tu. Panjanglah cerita dia. Tapi poin dia adalah itu adalah masa yang saya fikir sangat-sangat mendebarkan dan gelap masa depan yang saya fikir masa tu. Itu satu aksiden dan masalah rumah tangga Man. Saya bukannya orang kata pandai terus dengan semua benda. Saya belajar daripada proses saya. Ada setengah orang dia tak ada masalah, tapi saya ada masalah. Saya ada cabaran tu. Nak jadi seorang suami yang faham tentang rumah tangga pun it takes me about 3 perkahwinan. 14 years lah ya, bukan 3 kali kahwin, bukan berpoligami. Kan. Kahwin berpisah. Dan saya anggap it's a very beautiful process untuk saya jadi lebih matang dan untuk saya jadi seorang suami yang lebih baik now pada isteri saya yang current ni. Dan alhamdulillah kita harap ni berkekalan sampai jannah sampai selama-lamanya lah insya-Allah. Dan daripada situasi saya menghadapi cabaran ni, tuan-tuan perempuan, apa yang saya belajar, sebab kita punya topik ni agak menarik sebenarnya, sebab kita nak kaitkan dengan usahawan kita yang suddenly out of sudden dapat cabaran. Betul. Dulu biasa-biasa je. Dulu macam kita, normal. Dan suddenly bila accident, hilang upaya. Dan bukan mudah benda tu nak. Tak. Dan saya fikir kalau benda tu berlaku pada saya juga, adakah saya mampu untuk teruskan kehidupan. Tapi kita juga kena terima bahawasanya Allah tidak akan menduga hambanya lebih daripada kemampuan dia. Jadi kita kena fikir semua ni. Tapi dia bermain dengan emosi, perasaan dan sebagainya. Bila saya menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup saya Man, bukan senang kita nak handle. Macam you all juga, bila hadapi cabaran dalam hidup, bukan senang you nak handle. Ada pelbagai reaction dan juga respon yang anda akan keluarkan lah. Anda akan expose lah. Tapi macam saya, kunci bila kita menghadapi cabaran, apa saja cabaran, first terima dulu cabaran tu. Redha dulu dengan cabaran tu. Selagi you tak redha dengan cabaran tu, selagi itulah you tak akan dapat jumpa jalan penyelesaian yang tak nampak keindahan cabaran tu. Sebab kata-kata ahli ulama' juga selalu mengatakan yang di sebalik ujian tu ada cahaya, hikmahnya. Ada, mana hikmahnya dia cabar? Ada. Memang ada. Kalau siapa yang pernah menghadapi cabaran, cuba komen apakah hikmah yang kau dapat lepas menghadapi cabaran tu. Ada. Tapi kita ni nak terima susah. Tak mudah. So benda pertama yang saya buat dalam apa saja cabaran hidup saya lah redha. Sebab dalam mahkamah masa saya nak dijatuhkan tu, saya redha. What happen is happen. So I need to bounce back. I need to bangkit balik. Dan bila kita redha Man, Allah SWT akan bantu kita. Dengan syarat kita nak memperbaiki keadaan tu. Jadi bila saya hadapi cabaran dalam kehidupan saya bangkit balik. Saya tidak menyalahkan keadaan. Dah berpisah ni. Aku dah tak percaya pada perempuan. Aku dah tak nak hidup begini begitu. Padahal kita tak melihat salah tu mungkin datang pada kita juga. Jadi kita kena redha dan kita doa kepada Allah SWT, berilah aku peluang, datangkanlah benda-benda baik dalam hidup aku. Dengan syarat kita kena usaha lah. Kalau kita tak duduk berusaha, dah tak boleh juga. Jadi syarat pertama kena redha. Jadi ini yang saya buat sepanjang hidup saya 44 tahun ni. Bila saya menghadapi cabaran dalam hidup, saya redha dulu. Redha dan tidak react dengan keadaan tu.
Muhasabah diri man. Lepas reda, muhasabah diri. Apa 10 benda yang aku nak improve dalam hidup aku? Apa benda yang aku boleh buat immediately? Apa benda yang aku boleh buat kemudian? Contohnya kalau kita hadapi cabaran dari segi sekarang ni bisnes kita tengah down lah, sebagai contoh usahawan-usahawan reda dulu dengan keadaan tu dan tengok balik apa benda yang aku boleh muhasabah diri lah, improve immediately. Contoh benda yang kita boleh improve immediately yang melibatkan diri kita. Kita boleh jadi lebih disiplin. Attitude kita sendiri, kan? Bangun pagi, tidur awal, kurangkan main game contohnya, sebab kita tengah hadapi masalah ni. Kurangkan spending contohnya. Lepas tu pergi belajar, datang ke Richworks, belajar ilmu bisnes, jangan ponteng kelas. Ada program-program kita, banyak program-program percuma. Contohnya kita akan buat di BBB di Johor 25 dan 26 November. Percuma tuan-tuan perempuan, datang belajar duduk dalam kelas, jangan kau tidur pula dalam kelas. Saya lihat ramai orang datang belajar tapi tidur dalam kelas. Kita senguk-senguk macam tu lah. Tak ada dalam kelas. Lagi hebat, tak ada dalam kelas. Cakap kat pasangan nak datang kelas tapi tak ada dalam kelas. Apa yang kau nak belajar kalau kau tak ada dalam kelas kan? Jadi first saya reda, kemudian saya kena percaya pada ketentuan ilahi. Siapalah kita nak melawan takdir yang Allah berikan pada kita, ujian yang Allah bagi pada kita. Tapi kita jangan stop untuk kita berusaha. Man, hidup saya it's all about naik turun macam roller coaster. Seriously. Kalau saya nak give up, saya akan give up dah lama dah man. Tak jadi orang. Tapi saya masuk Richworks 2015, bila saya tengok Datuk Wira, dia cakap satu point je man. Jadi manusia bermanfaat. Dan saya, go back to diri aku kot. Jadi manusia lebih bermanfaat. Aku nak jadi manusia bermanfaat. Aku tak lihat orang lain. Aku kena berubah. Jadi saya improve disiplin saya. Saya improve connection saya dengan orang sekeliling saya, dengan Allah SWT. Jaga solat, berusaha. Jaga solat. Lepas tu dah masuk level lain pula lepas tu. Solat awal waktu pula. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak berselawat. Lebih banyak sujud. Lebih banyak serah. Sebab di dalam dia bukan kita yang menjadikan semua benda berlaku tanpa izinnya. Betul. Kan? Tu contoh dia lah man. Jadi saya kira sesiapa saja mempunyai masalah kehidupan, cabaran kehidupan, itu adalah your journey. Beautiful tau. Cantik. Saya percaya Aman sendiri pun ada cabaran dalam hidup kan. Mungkin boleh kongsikan man apa cabaran. Well, saya tak pernah kongsikan ni di mana-mana. And my circle pun ada yang tidak tahu. Tapi saya rasa I belong to Richworks. And saya rasa dah tak sebenarnya ada sesuatu yang aneh dekat nama saya. Sudah. Mungkin saya tak perasan Aman. Mungkin ada orang yang tak bukanlah, kadang-kadang kita tak pay attention dekat nama pun. Kau ada Nur Aman, tak ada Nur Aman. Siti Aman tak ada. tak. Nama saya tu tidak ada bin. Oh, okey. Nama saya tidak ada bin. Ada beberapa orang yang amati nama saya, dia akan macam, kenapa Okey. So, nama saya tu tak ada bin tau, Cik Ras. Kisah ni bermula selepas saya lahir lah, obviously. So, pendekkan cerita, sebenarnya saya merupakan seorang anak angkat. Dan saya tahu dekat luar sana ramai sangat anak angkat. Ramai sangat anak angkat sebenarnya dekat luar sana yang merasa dirinya tersisih. Walaupun sebenarnya mereka mempunyai sebuah family yang sangat harmoni. Macam saya, kita ada satu family yang sangat complete, yang sangat support each other. Tapi kisah silam tu sedikit sebanyak akan menjentik kita bahawasanya I'm not belong to the family. Tapi bagi saya je Ras, saya beruntung sebab saya masih lagi dalam family. Maksudnya saya dijaga oleh makcik dan pakcik saya. Okey, faham. Masih lagi within the family. Tapi bagi orang kat luar sana mungkin yang tak kenal siapa mak ayah dia dan sebagainya kan. Tapi bagi saya rasa masih lagi rasa bersyukur. Betul. Dan macam Cik Ras cakap tadi, it's not easy untuk manusia redha. Tidak. Saya realise benda tu adalah sewaktu umur saya 13 tahun. 13? Ya. Dan saya menjadi seorang yang sangat rebel sampailah saya SPM. Itu masa crucial tu. Crucial, sangat crucial. Dan sampai SPM tu saya bergaduh dengan arwah abah saya, which is pakcik saya, yang dulu menjaga saya. Sebab benda tu bagi saya sepatutnya you should tell me earlier. Nah, ini juga adalah sebenarnya education kepada mungkin parents-parents angkat dekat luar sana. You guys sebenarnya
sepatutnya berterus terang. Exactly. Sepatutnya berterus terang, dan anak itu sebenarnya patut tahu kondisinya supaya diorang ni manusia, dan makin lama diorang ni berusia dan otaknya semakin berkembang untuk berfikir mana yang bagus, mana yang Dia tidak. ada needs dia, Betul. keperluan dia. Dia perlu tahu Hak dia, dia ada hak hak dia. dia. Betul. So saya menjadi seorang yang sangat rebel, yang saya rasa tak apalah, aku live on my own. Sebab tu saya decide untuk menjadi seorang cabin crew. Saya fly, dan saya decide juga untuk menetap di luar negara bertahun-tahun. Dan saya dapat keredaan itu, saya pendekkan cerita, adalah di Richworks. Oh, Macam Cik dah cakap tadi. you jumpa peace you dekat. Betul. Saya mula ubah diri saya menjadi orang yang sangat into my family. Bukanlah into sangat, which is saya cuba untuk adapt diri saya dekat dalam sebuah institusi kekeluargaan. Sebab kalau Cik Ras tadi, Cik Ras cakap terjentik dengan Doc bila dia kata memberi manfaat kepada orang. Saya pula terjentik dengan IMKK. Dulu office lama kita, kan kita ada sesi IMKK petang-petang yang buat tu kan. So ada satu sesi tu, kita masih lagi office lama, belum renovate lagi. Saya duduk di tempat spaya di hujung, di sebelah Safarah pada waktu tu. Pada waktu tu Doc bercakap tentang keluarga ibu bapa untuk minta maaf. Dan pada waktu tu saya nangis sebab aku nak minta maaf kat siapa? Yang mana satu? Saya confused pada waktu tu. Tapi pada waktu tu juga Datuk Wira cakap, kau kena redha. Biarlah yang jadi tu jadi, dia tetap parents kau. Macam mana pun dia tetap parents kau. So saya ambil perkataan redha tu, dari situlah sebenarnya saya mula contact dengan my ibu dengan ayah saya yang betul. Walaupun dia pakcik-makcik saya, tapi saya dah jarakkan diri saya. Dah terlalu jauh. Dan saya mula into dia orang balik, pergi melawat dengan adik-beradik saya. Tapi apa yang saya cuma nak sampaikan adalah redha tu sangat besar. Bila saya redha, inilah yang saya dapat sekarang. Kerja saya mudah, saya nak buat apa saja, saya tak fikir dah. Kalau tak, saya ada satu limitation tau. Macam dulu saya dekat overseas, saya macam walaupun saya bersenang lenang dekat sana, tapi dalam masa yang sama otak saya ada something missing. Ada something missing. Macam apa yang tak cukup ni sebenarnya? Apa yang tak cukup? Rezeki banyak ni, gaji segala apa, tapi at the end of the day, ada yang tak kena. Exactly. Tapi sekarang ni, apa je yang saya terima, cukup. Tak ada, no question lah. Saya tak ada persoalan yang macam mana nak lagi banyak, macam mana nak dapat ni lagi. Tapi Alhamdulillah, dengan perkataan redha je tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Datuk Wira dan Richworks mengubah saya menjadi orang lain. Yang dulu kawan-kawan saya cakap, Aman, kau ni baran lah. Aman, kau ni macam tak ada hati lah. Sekarang barang lagi. Sikit lah. Dia macam mau tu macam tak ada hati. Macam aku buat semua benda untuk aku hati je. keras. Tak fikir orang lain. Setuju. Tapi at the end of the day, bila Doc cakap tentang manfaat, Doc cakap tentang redha, dan saya faham. Oh, bila kau redha, sebenarnya lagi banyak benda datang. Terlalu banyak. So kepada anda yang mungkin satu situasi dengan saya, it's okay. Anda sepatutnya tengok balik kat belakang, siapa yang selama hari ni ada dengan korang sebenarnya. Exactly. Dan society juga perlu memainkan peranan untuk terima keadaan, tidak judge. Tak ada orang judge pun sebenarnya. Ada yang judge. Ada yang judge. Ada yang menjadikan keadaan ni sebagai satu benda yang mereka rasa mereka betul, mereka nak bash balik, betul. mereka nak kencap, mereka nak bagi susah pada orang tu. Ada setengah macam tu. Dan kita pun nak bersihkan jugalah perspektif orang mengatakan nak angkat ni mesti ada masalah daripada keluarga yang buat salah. Tidak. Sebenarnya mungkin ada anak angkat yang daripada orang kata keluarga yang susah. Betul, contoh dia mungkin ada pelbagai anak angkat yang mungkin dia berikan kepada pasangan yang tak ada anak. Betul. Saya kira minta maaf saya ganggu sikit. Saya kira ada ramai je institusi kekeluargaan yang ayah mak ada tapi anak pun end up ada cabaran. Betul. Kan, ada je anak membesar dekat rumah anak yatim tapi end up jadi manusia. Betul, ramai. Jadi kita tak boleh nak judge zaman sekarang ni. Kalau dulu kita tak ada knowledge, kita judge anak mesti ada mak ayah perfect. Barulah boleh jadi orang. Saya membesar tak ada ayah. Ayah saya meninggal saya umur 2 tahun. Saya craving for that attention. Nak rasa kan? Mak Eli ada abah. Betul. Ada your ada father figura figure tu, kan? Figura kan? Saya tak ada man. Saya tengok orang lain bawa ayah pergi hantar ke sekolah. Kita menung. Saya anak yatim. Saya tak pernah faham rasa ada seorang ayah. Sebab tu
saya kacau shock juga Man dengan keadaan saya. Bila orang tak jaga saya, bila saya datang melanjutkan pelajaran ke Kuala Lumpur ni, saya kacau shock juga. Tapi Endra Edi Mansur tu syukur proses saya. Tapi saya juga sebenarnya, walaupun bukan dalam keadaan aman, kita tahu kita ada mak, ayah pun kita ada, tapi walaupun dia meninggal, tapi saya juga ada cabaran saya sendiri. Betul. Dan saya kira aman je orang ada cabaran ni. Jadi in the end of the day, sebab itulah Man, Aman cakap Aman berada dekat Richworks dan Aman dapat hidayah. Bukan hidayah lah, Aman dapat turning point lah. turning point kan. Sebab tu sangat penting tuan-tuan perempuan, pada anda yang berada dekat mana saja yang berada dan anda tengok podcast ni, sangat penting dengan siapa anda berkawan. Betul, circle tu sebenarnya. Circle siapa? Anda berkawan dengan orang yang bagaimana, macam mana. Kalau kita berkawan dengan, trust me lah, benda baik buruk lebih hebat lah. Baik ni Jarang-jarang susah lah menang daripada keburukan ni. Jadi kita nak kena berkawan dengan, sebab kita ni manusia, ada hati, ada roh, ada nafsu. Kalau nafsu tu dah menguasai diri, Jahanam hidup kita kan. Jadi circle kita mainkan peranan. Sebab tu dekat Richworks ni, sama juga macam Aman. Saya kira rezeki saya bila saya berada dekat circle Richworks ni, dia datang daripada pelbagai benda. Ada wang ringgit, ada kebahagiaan. Saya selalu bercakap dengan isteri saya Man, bila saya balik rumah, saya rasa cukup. Konten kan, dia dah macam complete. Macam mahal gila tu perasaan tu. Rasa macam cukup. Saya banyak kali Man duduk atas katil lepas mandi, tengah tengok TV, rasa blessed. Ni lately ni, rasa blessed, rasa cukup. Masa tu berkat. Aku dah settle semua benda, aku rasa bahagia. Bini kat sebelah, anak kat sebelah, mak kat bawah. Mak dengan dia punya keadaan, saya dapat jaga mak saya, Alhamdulillah. Kalau katalah kita dulu tak faham mana ni, saya tak pernah tak call mak saya bertahun-tahun. Sama. Sebab mak saya berdendam. Sebab kita anak muda membesar dengan keadaan kesusahan. Kenapa susah sangat hidup aku ni? Kenapa dia orang tak boleh nak tolong ni? Aku berkampung, kita tengok anak-anak orang kaya, macam mak dia kaya, mak pak dia kaya, boleh bagi motor, boleh bagi kereta. Kenapa aku susah sangat ni? Cerita dia lah. Jadi kita lalui proses tu. Tapi now, saya rasa bila kita duduk dekat circle yang betul, kita lebih faham, lebih matang lah lebih sebenarnya. matang cepat, lebih faham dengan Man. Saya cakap jujur Man, ni bukan kata tipu-tipu ataupun bukan kata omong-omong kosong. Saya masih lagi tengok sahabat-sahabat saya, rakan-rakan lama masih lagi the way they are. Dan saya selalu doa, moga-moga mereka ni dapat peluang apa yang saya dapat. Betul. Sebab tu perangai saya Man, walaupun keluarga, saya takkan simply nasihat orang tanpa diminta. Jumpa orang je nak sekolah korang, jumpa orang je nak sekolah korang. Engkau pun ada juga cabaran hidup. Betul. Jadi kita tak boleh judge. Kita tak boleh cakap kau ni jahat, kau ni tak betul. Sebab mereka pun belum dapat peluang tu, tak dapat turning point tu, tak dapat sinar tu. Tapi kalau orang minta nasihat, saya akan bagi nasihat. Tapi saya tidak judge apa-apa. Saya cuba untuk tidak judge apa-apa. Dan saya Man, bila tengok orang hadapi cabaran, saya selalu rasa itu ujian dia, ya saya perlu bagi sokongan. Tengok orang kereta rosak tepi jalan, kita ada rasa macam Masya Allah lah. Besarnya ujian kau, apa aku boleh bantu kau ni. Tengok orang bercerai, ya Allah Tuhanku, besarnya betul ujian kau, apa aku boleh minta, apa aku boleh tolong kau ni. Tapi kita, kalau orang tak minta tolong, kita tak boleh nak simply tolong. Tapi untuk ada this level Man, untuk ada sifat empathy ataupun kemanusiaan ni, you kena berada dekat circle yang betul. Saya rasa juga kenapa kita ada rasa macam tu adalah mungkin dulu kita kereta rosak kat tepi jalan, orang tak nak berhenti. So kita tak nak benda tu terjadi pada orang lain. Kita tak sampai hati. Man, saya membesar dengan keadaan yang selfish Man. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya tak ada support system yang bagus. Mak saya susah, pak saudara saya tak peduli, ayah saya tak ada. Jadi saya benci Man dengan semua keadaan ni. Jadi bila saya membesar, saya jadi selfish. Lantak engkau lah masalah engkau. Aku punya masalah aku selesai sendiri. So saya berusaha untuk ubah hidup dan menyebabkan saya makin lama makin tidak nak bantu orang, tidak bergaul dengan orang dan sebagainya. Akhirnya bila saya masuk di show pula lain. Kau nak senang, kau bantu orang lain senang. Betul. Kau jadi manusia bermanfaat, Allah bagi manfaat tu kat engkau. Kau tolong orang, Allah tambah berlipat kali ganda.
Apa yang kau nak? Cakap, macam ni ke? It's proven depan mata kita. Macam mana kita panggil, macam mana etika Datuk Wira sendiri yang suka membantu, suka bersedekah, suka buat program-program maulid dan sebagainya, berselawat pada Rasulullah SAW, hantar staf pergi umrah. Wow. Dan impak dia kita tengok kehidupan dia. Itu yang influence saya juga sebenarnya sedikit sebanyak. Bukan sedikit sebanyak, saya rasa banyak. Saya rasa perubahan seorang Aman berlaku adalah pada tahun 2020 bila masuk Richworks. Itu perubahan yang saya rasa gila sampai orang-orang terdekat saya pun macam, Aman, this is not you. This is not you. This is not you. People knows you, Yes. For over 30 years dulu, diorang tahu ini Aman, seketul Aman. Tapi bila sekarang, this is not you. So saya sangat blessed sebenarnya. Tapi macam Cik Raz cakap, anda kena berada dekat dalam circle yang betul untuk you dapat that moment ataupun perkara yang bagus sebenarnya. Bukan saya kata dulu circle saya tidak bagus, tapi mungkin tidak cukup kuat untuk influence saya menjadi seorang manusia yang lebih baik. Ya, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Itu adalah satu benda yang kita ada benda yang kita tahu benda tu tak betul. Dan betul kan. Dan kemudian bila kita dah betul kan, biasakan dengan betul tu. Betul. Dalam kehidupan juga kita ada satu kebengangan yang mestilah kita pegang punya. Sama juga macam usahawan-usahawan. Dia ada benda yang dia bengang, yang dia geram. Tapi at the end of the day, dia nak buktikan, aku tak bodoh lah, aku boleh buat lah. Exactly. Kita manusia. Kita ni. Yes, it's normal. Dan kita melihat konteks Richworks sendiri, Man. Ada pernah media tanya saya, interview masa ni pelancaran program Bangkit Wanita Berniaga. Kita kolaborasi dengan Kementerian Wanita dan Keluarga. Datuk Sri Rina masa tu dengan saya buat press conference. Tak ada siapa pernah terfikir budak kampung boleh berada dekat sisi menteri dan melancarkan program. Tapi that's what happened to me lah. Tapi ada usahawan tanya apa cabaran Richworks paling besar? Selama kita dah masa tu 13 tahun, 12 tahun. Saya cakap saya dah dengan Richworks dah masa tu 6 tahun. Saya cakap benda yang paling mencabar kita adalah sebenarnya nak ubah mindset usahawan-usahawan dekat luar. Daripada tak boleh kepada boleh. Daripada engkau bermasalah kepada apa opportunity kau dapat. Daripada engkau pentingkan diri kepada engkau bagi manfaat pada orang dan sebagainya. Ini adalah cabaran kita. Sebab tu Richworks mengajukan banyak program-program bermanfaat seperti Nak Ubah Hidup, seperti IMKK, Tesi Magnet Kekayaan Kejayaan. It's all history. Now Datuk Wira compilkan semua benda, insert dalam program Bina Bisa Berjaya. 10X Bina Bisa Berjaya. 10X SME Bina Bisa Berjaya yang dah pun berlaku dekat untuk tahun ni dah. InsyaAllah Melaka dan next kami adalah dekat Johor Bahru. Kan? Jadi ini adalah satu circle permulaan yang you boleh datang dan tengok apa benda yang you boleh ubah segera. Satu, mungkin program tu 2 hari, mungkin ada 50 benda kau nak buat. Tapi start dengan satu benda. Jangan buat semua. Nanti kita stres sorang-sorang tak dapat berubah. Alatan depress lagi. Dah tiba-tiba problem lain pula datang. Take it easy. Tengok benda 1 2, ni benda aku nak ubah dulu. Sebab dia akan bagi impak dekat bisnes kita, keluarga kita dan sebagainya. I've seen that. Contohnya, you jaga disiplin you je satu. Daripada engkau mungkin bangun pukul 2 petang, umpama macam praktis nak meninggal. Macam tak nak bangun selama-lamanya. Sekarang ubah. Bangunlah pukul 8 pagi. Kan? Daripada pukul 2, 8 is not bad. 10 dulu lah. 10 dulu. Kemudian slowly pukul 8. Kemudian slowly pukul 6 pagi. 6 pagi is the right time untuk bangun tidur lah. Sebab you boleh solat subuh dan sebagainya kan. Kemudian try tidur awal. Sebab kau dah tak boleh bangun pagi sebab kau tidur pukul 3 pagi. Main game. Betul kan? Main game pula tu. Contoh. Kan? Jadi tidur awal, bangun awal. Lepas tu apa lagi kau boleh improve? Kalau kau cakap kau nak pergi buat konten dekat social media, kau buat. Kau jaga disiplin kau. Betul. Kan? Satu benda tu pun saya kira mendapat impak daripada transformasi diri yang bakal berubah. Jadi pada anda yang menghadapi pelbagai kesulitan dalam hidup sekarang ni, jangan fikir this is the end. Dan jangan fikir anda je yang ada masalah. Jangan fikir you seorang je dapat masalah. This is just a beginning. Betul. Bila kita rasa kita punya masalah dah besar, cuba tanya orang lain punya masalah. Mungkin lagi besar daripada anda semua. Man, kita hari-hari, you all rasa you ada problem. You don't want to tomorrow wake up as other people. Betul. Besok bangun sebagai Rasma, you don't boleh tentu boleh handle.
belum tentu boleh handle. Saya dikelilingi oleh wanita kan kat rumah. Saya ada mak mertua saya single juga. Mak saya single juga kan. Maksud single tu dah tak ada suami lah, single parent lah. Isteri saya wanita, anak sulung saya wanita, anak kedua saya wanita, anak bongsu saya wanita. Jadi saya dikelilingi oleh wanita. Ada anak seorang, anak lelaki seorang je lelaki. Jadi itu pun dah cukup kompleks lah. Dekat office pula bos saya wanita. Staff saya ramai wanita. Saya dealing dengan emosi kompleks human being yang saya kena manage dengan teknik strategi yang proper. Kalau saya bagi contoh isteri saya mengamuk. Contohlah, whatever reason lah dia mengamuk. Dia wanita, dia boleh mengamuk. Dia mengamuk. Kalau saya balik rumah kalau saya juga mengamuk, apa kesudahan? Habis. Jadi cara saya sejukkan isteri saya, ada siapa tak nak belajar, adalah cara approach saya adalah saya akan balik rumah, saya akan peluk dia. Walaupun dia tak nak peluk, saya akan cuba untuk peluk dia, pegang tangan dia, saya cakap kat dia, I love you, I need your support. I'm doing this for us. Whatever I do, tak ada reason lain, tak ada niat lain. I'm just wanted to be the best husband, but I need your support. I need you to talk. This is my heaven. This is rumah I need your support. You rasa dia akan settle down tak, Man? Of course dia akan duduk diam. Let's stop. I don't have to minta maaf pun. Because minta maaf kadang-kadang pun tak dimaafkan. But I need your support. Banyak kali, Man, I use this method, it works. Because semua manusia dia perlu ada rasa dia penting. So bila I minta support daripada my wife, maksudnya dia penting untuk saya. Dia penting. I cakap, I need your support to be a good husband. I need your support to be a good to son-in-law. I need your support to be a good father. Anak bersepah kan, ada dengan mak dia, ada dengan saya. No, I need your support. So kalau you tak boleh support I, siapa lagi I boleh harap kan? Betul. Cahaya, Man. Tapi saya cakap dengan jujur, bukan saya saja-saja untuk be sweet. Sebab kita akan sentiasa hadapi cabaran. It's always the right method. Betul. Kalau dalam kehidupan ni kita tak ada masalah, so tak ada colour lah kehidupan tu. Mana ada masalah? Mana ada manusia tak ada salah? Tak ada masalah. Ada yang kata aku tak ada masalah. Masalah kau akan berakhir bila kau mati. Tak, ramai yang kata aku tak ada masalah, tapi sebenarnya dia balik rumah, dia duduk atas katil dia, banyaknya masalah aku. In denial. Jangan. Sebenarnya masalah ni kita kena berkongsi. Dalam masa yang sama, kalau kita ada masalah, carilah motivasi. Carilah. Kalau motivasi ni kadang-kadang orang salah. Orang ingat kena pergi seminar, kena pergi program. Sebenarnya bersembang dengan rakan anda, itu motivasi. Dia inspire kita. Dia buatkan kita hidup. Tengok sekarang contoh Netflix ada banyak cerita-cerita yang boleh naikkan, bukan kata naikkan kau punya semangat, maruah kau boleh naik sebab tengok tu. Kan? Banyak cerita-cerita yang memberi kau rangsangan, inspirasi kan? Jadi pada anda, topik yang kita bawakan pasal ketidakupayaan ni bukan hanya tentang cerita kami, kisah kami, you all ada cerita you sendiri. Tapi apa yang kita nak bagi tahu adalah untuk episod yang akan datang, InsyaAllah kita akan bawa kepada anda seorang usahawan yang saya kira sangat istimewa, sangat kuat, amazing, yang kita nak bawakan ke studio podcast Wirausahawan untuk berkongsi dengan anda kisah bagaimana beliau bangkit dengan cepat, Man. Sekejap je. Dia macam not even recover. Masih tengah sakit tu dah swish dah. Masya Allah. Kita tengok macam kuatnya kita yang sakit tengok dia. Kuatnya kau. Kan? Bayangkan kita tiba-tiba yang dapat melihat ni, dapat tengok muka Amir, muka anak-anak, muka Zakwan, muka Aman, tiba-tiba gelap, tak nampak apa-apa. Tak boleh. Macam mana kita nak hidup? Tapi itulah dia. Kalau kita yang diuji, kita perlu reda dan kita perlu tengok muhasabahkan diri apa yang muhasabah diri dan cari motivasi untuk anda luahkan apa yang rasa. Ada setengah orang, Man, dia suka juga salahkan orang lain bila dia menghadapi cabaran tanpa dia memikirkan itulah ujian yang Allah bagi dekat dia. Contoh kan, tiba-tiba kita berjalan, kita kena langgar. Dah sah lah orang tu yang salah sebab langgar kita for no reason kan. Dah sah. Tapi sebab bila kita nak salahkan dia? Sebab tidak akan bergerak satu zarah tanpa izin Allah. Mungkin kau terkeluar sikit ke, kau terbrek ke. Tidak akan bergerak satu zarah tanpa izin Allah SWT. Maksudnya benda tu berlaku dengan izin Allah SWT. Jadi benda pertama, kita kena reda lah. Maafkanlah dia, dah move on lah. Dah nak jadi. Jadilah. Yang tadi contoh macam isu
bercerai, poligami apa semua. Dia satu point kau kena reda. Dan kau kena buat keputusan tu. Maafkan, jangan orang kata berseketa sampai tahap zaman berzaman, turun-temurun, sebab satu masalah. Kita juga terkesan dengan keadaan tu. Okey? Jadi ini panjang lagi sebenarnya kalau kita biarkan ni. Banyak topik-topik yang kita nak bawakan dalam podcast Wirausahawan untuk season kedua. Dan hari ini kita kupas 3 topik. Betul. Dan episod yang seterusnya insya-Allah kita akan bawakan kepada anda tetamu-tetamu hebat daripada Circle Usahawan Rishwood sendiri, industri expert. Kita open, kita mungkin akan invite orang-orang yang tidak dijangka oleh anda. Betul. Sportman especially. Ya. Bagaimana mereka ni menjadi seorang sportman yang dapat menang Olimpik, Asia Games, dia kan, apa disiplin yang dia ada, dan sebagainya. Sebab mereka ni jadi pemenang. Dalam berjuta rakyat, dia jadi pemenang. Nombor 1. Ya. Kan, kita peringkat daerah pun tak menang lagi kan. Tu contoh dia. Apa training dia go through dan sebagainya. Dan kita perlukan support you untuk subscribe this channel. Betul. Channel Azizan Osman, dan turn on notification notification supaya mendapat banyak notification daripada kami. Update dari kita supaya anda tak mana tahu you terlepas kan. Jangan terlepas. Itu benda yang kita nak kongsikan dengan anda. Kalau anda rasa benda ni best, anda kongsikanlah link Azizan Osman YouTube ni dekat anda punya channel ke, dekat kawan-kawan anda, family anda, supaya anda dapat banyak input-input. Sebab kalau anda menonton daripada awal tadi, sebenarnya kita tidaklah bercakap tentang apa orang kata benda yang terlalu serius. Kita berat sangat. Tidak. Kita nak bersama-sama dengan anda dalam kita akan ni. sentiasa menjaga sensitivity. Tapi ini komitmen kami. Bila anda menonton podcast Wirausahawan ni, insyaAllah anda akan dapat 3 perkara. Perkara pertama, anda akan updated dengan isu-isu semasa yang kita akan kupas, kita akan discuss, kita akan meeting, kita akan bincang dan kongsikan dengan anda. Dan anda juga boleh bagi pendapat anda sendiri di ruang-ruangan komen. Betul. Okey, itu pertama. Yang kedua, kita akan bawakan topik-topik yang bermanfaat untuk anda. Panel-panel yang expert, industri expert, usahawan sendiri yang memang buat perkara tersebut, ahli akademi insya-Allah, mungkin profesor kita tak pasti, kita akan invite nanti insya-Allah. Dan yang ketiga, definitely apa yang kita buat ni, kita nak anda dapat sesuatu dan boleh lakukan dalam hidup anda immediately. Point dia, ini bukanlah berunsur entertainment semata-mata. Ada hiburan. Mungkin kita juga akan panggil artis, kan, selebriti, influencer, YouTuber mungkin, macam-macam. Bukan 100% dalam bentuk hiburan, dia juga adalah dalam bentuk ilmu untuk keusahawanan anda, pendidikan anda dan kejayaan anda dalam kehidupan anda insya-Allah. Betul, kita nak influence kehidupan anda untuk menjadi lebih baik lagi. So jangan lupa subscribe, tekan button loceng tu untuk turn on notification, dan insya-Allah kita akan kembali bersama-sama dengan anda dalam podcast Wirausahawan. Saya Aman Fitri dan saya Ras Muhammad. Salam saya pada kami, pada anda, dan kami doakan anda kaya dan berjaya. Bye-bye. Bye-bye.